Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izan Fit Shifat di sini. Hari ini Fit Shifat Share akan betul-betul membawa kepada anda kisah benar. Kan, sekarang ni kita dah tengok PKP dah bermula semula. Macam mana coronavirus ini mula merebak dan mengacam keadaan kita. Janganlah anda semua ambil mudah. Kak Izan risau sangat sebab apa? Kalau dah hari tu kita guna ikut peraturan, keadaan dah reda sekarang ni, wah, orang dah mula relax, dah tak kisah sangat, kita kena tutup balik. So, Kak Izan rasa semua orang perlu faham, perlu tahu tentang apa sebenarnya coronavirus ini, macam mana, apa yang berlaku pada orang yang diserang tu. Sebab lagi kita tak tahu kisah benar, macam mana kita nak faham benda tu, betul tak? You all baca dalam WhatsApp, you share itu ini semua. Sekarang ni, hari ni Fit Shifa, Alhamdulillah kita bertemu dengan seorang insan yang Allah uji dia dengan coronavirus ini. Dia telah dikisahkan positif dan melalui saat-saat yang getir, tapi dengan izin Allah juga menemukan jalan penyelesaian. Dan hari ini Kak Izan gembira sangat atas keberkatan masa kita dapat bersama dengan beliau dalam Fit Shifat Share hari ini. Okey, bersama kita hari ini ialah Tuan Azli dari Kota Baru, Kelantan. Azli ada di sana? Assalamualaikum. 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 Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Kak Izan dah bagi tahu siapa Tuan Azli yang akan kita kongsikan pada hari ini kan, pengalaman Azli tu. Tapi sebelum tu, siapa ni Tuan Azli ni? Boleh tak ceritakan sikit latar belakang diri Azli kepada pendengar kita? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Kak Izan. Kak Izan. Okey, hari ini saya rasa bertuah lah kerana Kak Izan hubungi saya beritahu untuk berkongsi pengalaman. Sebenarnya saya cuba nak elak daripada berjumpa dengan publik untuk expose diri saya pasal pandangan orang kan sebelum ni bila orang tu mengidap COVID dah jadi macam negative thinking apa semua kan. Jadi tapi hari ni saya beranikan diri saya, tujuan saya kerana untuk berkongsi apa itu COVID dan pengalaman yang saya alami, dan saya rasa orang awam, orang ramai sepatut tahu apa pengalaman yang telah saya alami. Sebelum tu saya ingin perkenal diri saya lah. Saya Azli Ibrahim, berasal daripada Kota Baru. Saya ni baru balik Kelantan lah 2 tahun. Sebelum ni saya kerja Kedah, saya kerja di KL, dan saya ni bekerja di bidang swasta lah. Saya kerja sebagai ada HR, head of HR, saya ada kerja sebagai production manager beberapa company lah seperti anak syarikat Boeing di Kedah dan juga syarikat Perancis dan beberapa syarikat multinational corporation lah. Jadi saya ni antara orang yang suka berjalan lah, suka bergembar, maksudnya suka melancong lah, orang suka melancong jalan sana sini. Dan bila bersebut pasal COVID ni, jadi saya rasa bila saya salah seorang daripada yang pernah mengidap COVID-19, dijangkiti positif, jadi saya rasa perlu untuk saya berkongsi, walaupun sebelum ni saya tak mau berkongsi, tapi biarlah hari ini saya dedahkan saya adalah merupakan punca kepada kluster PUI Bali. Dan daripada kluster saya, 4 orang telah meninggal, termasuk arwah abang saya, dan juga beberapa ratus orang yang positif yang disebabkan berpunca kepada saya lah. Itu Kak Zan. Okay. Maknanya benda ni bermula macam mana? Azli travel ke luar negara, lepas tu macam mana benda tu boleh, how you find out benda tu macam mana permulaannya? Okay, saya ni suka berjalan, tapi tempat yang paling saya suka pergi adalah di Indonesia lah. Pasal makan, suasana di sana pun macam lebih kurang kat Malaysia. Okay. Cuma kali ni saya cuba untuk pergi ke Pulau Bali lah. Bila saya rancang dengan kawan saya, kita plan, kita kumpul duit
tiket, tengok tiket murah apa semua, pergi ke Bali. Tapi sebelum saya pergi ke Bali tu, saya dah rasa tak sihat badan. Maksudnya ada demam-demam. Dan bila saya pergi ke Bali, dalam keadaan yang badan tak bersihat, mungkin imunisasi saya dah lemah mungkin waktu tu. Saya pergi 14 orang. Orang lain semua ambil suntikan sebenarnya. Saya pun tak sempat, bila saya pergi hospital nak ambil suntikan, diorang kata sudah kena booking dulu, ramai sangat orang kan. Waktu tu PKP tak ada lagi. Waktu tu awal pada 5 hari bulan Mac. 5 bulan Mac saya pergi tu. Waktu tu PKP 18 bulan Mac. 5 bulan Mac saya pergi ke Bali. Lepas tu 8 saya balik. Bila saya balik tu saya masih lagi demam, kemudian ditambah pula dengan batuk yang berpanjangan tau. Bila batuk panjangan, jadi benda-benda macam ni kita tak, waktu tu kita precaution yang daripada government taklah tak sehebat sekarang lah. Pasal PKP tak ni lagi kan. Tapi saya dah pakai mask. Cuma mungkin dalam pergaulan kita dengan orang awam di Bali, mungkin di situ atau dalam flight macam mana, bila saya balik rumah, saya punya badan dan semakin rasa macam batuk semakin teruk, demam pun jadi on off, tapi tak terlalu, orang kata terlalu macam 40, tak ada. Dia main dalam 37.5, 38 gitu aja. Dan waktu tu taklah seteruk rasa macam ni, cumanya batuk tu memang teruk dan rasa nafas tersemput sikit lah. Itulah saya rasa daripada punca yang saya dapat daripada ni. Asma tu, rasa semput tu macam bernafas tu sukar. Ya, betul. Saya jadi semput. Jadi saya sebenarnya macam asma lah. Saya ingatkan saya dulu-dulu adalah asma. Tapi bila saya pergi ke Bali, saya balik tu mungkin saya rasa cuaca ke apa. Tapi saya rasa sikit bila saya batuk, saya rasa lelah. Yang lebih, yang kurang apa ni, yang amat tidak menyelesaikan lah, tidak selesa. Jadi saya, waktu tu saya tak buatlah keputusan untuk pergi hospital, cuma untuk cek swab, tak terfikir pun. Jadi cuma saya pergi ke hospital Kota Baru, saya pergi cek, saya kata saya nak cek COVID. Waktu tu di Kota Baru bukan pusat COVID. Jadi doktor kata tak apa, dia ambil darah. Dia cek darah, dia kata okey, tak ada apa. Cuma saya demam, dia bagi ubat biasa. Itulah yang, tetapi saya lanjut teruskan lah. Apabila abang saya yang berada di Kuantan telefon saya, dia kata, "Li, abang Mi dengar kata Li demam. Tak pergi hospital ke, sekarang musim COVID?" Saya maklum kat dia lah, tak adalah abang Mi dah pergi dah. Doktor kata okey semua. Okey lah, bimbang tu. Dia kata cuma cek darah ke tak. Saya pun tak kenal lagi swab-swab macam tak berapa familiar lagi perkataan tu. Saya kata dah ambil darah dah. Bagi kami, ambil darah tu lebih accurate berbanding dengan swab waktu tu, pasal dia tak ada ni lagi kan. Saya kata, doktor kata okey lah. Itulah, jadi bila abang saya telefon tu, saya bimbang lah. Bimbang, betul ke aku ni. Kemudian abang saya balik tu daripada Kuantan, balik jumpa saya pasal dia nak merancang untuk kahwinan dia, untuk yang isteri dia meninggal kan. Jadi dia nak yang kedua lah, setelah isteri dia meninggal dalam 3-4 tahun lepas lah. Jadi saya tahu okey lah. Jadi dia datang rumah saya bersama mak saya, bersalam dengan saya. Bila bersalam dengan saya, 2-3 hari kemudian dia balik. Balik tu dia demam. Balik ke Kuantan. Dia naik bas waktu tu, dia tak larat nak drive. Dia naik bas, lepas tu balik Kuantan dia demam. Dia demam, dia bagi tahu dia pergi ke hospital. Dia cek, doktor kata dia positif Hello. Positif. Okey. Tak nampak? Okey. Sudah okey? Okey. Dia kata saya positif dengue. Alamak. Pasal maaf . Okey, dia kata saya positif dengue. Dia kata dia kata dia positif dengue. Habis tu saya kata oh bahaya tu, dia dah masuk ward. Kemudian 2 hari kemudian doktor bagi tahu dia positif COVID. Masa bila dia positif belum lockdown lagi, maknanya sebelum 18 tu lah masa ni benda ni.
Sebelum 18 lagi. Lepas tu, sebab tu hospital yang urus dia tu tak beri precaution lagi lah pasal benda-benda ni kan. Okay. Dia treat dia macam outpatient biasa kan. Okay. Lepas tu bila saya dengar dia dah masuk ward tu, saya susah hati lah. Yeah. Saya susah hati, saya kata, takut jugalah. Dia kata, pergi check lah. Saya pun pergilah hospital tempat. Bila pergi check hospital tempat, terus kuarantin saya. Oh. Bila kuarantin tu, dia check semua full medical check up. Dia ambil darah semua. Di situlah dia suspect saya positif. Pasal dia x-ray saya punya dada, dah hitam separuh dada saya. Lepas tu saya demam yang main titik dia yang macam 37.5, 38, dia tak pergi serius tau. Macam tu. So, rupanya itulah simptom orang-orang yang kena COVID. Dia tak ada, demam dia bukan sampai 40 pun tak ada. Dia main up down macam tu. Lepas tu, saya mula lelah tau. Lelah, doktor terpaksa bagi saya oksigen tambahan. Dia check darah saya, dia kata kandungan oksigen dalam darah saya sangat kurang, dia kata. Ya, di time tu jugalah saya tak selera makan. Saya lelah, tak selera makan, demam. Kemudian dia check saya punya diabetes ada pula. Dia tengok, dia kata 13 point something. Dia kata, wah serius, dia kata, dia kena jaga you. Pasal dia kata sekarang tak ada ubat. Tak ada ubat untuk COVID. Sekarang dia jaga saya, dia demam lah. Jaga. Memang dia take care saya, cumanya saya tidak diberi orang kata antibiotik yang ni lah, pasal dia kata tak ada kan. Jadi hanya dia bagi saya ubat-ubat demam, ubat lelah, semua dia bagi kat saya. Jadi saya ni hanya duduk seorang diri lah dalam bilik tu di kuarantin. Dan di situlah saya dapat dia ambil darah, dia buat swab. Pertama sekali dia buat swab dan saya tu pada 22 bulan. Bila buat swab 22 bulan tu, jadi saya bila dia buat swab 22 bulan, saya dah rasa macam, aku ni, waktu tu kan, bila orang COVID saja, terus ICU. Ramai ICU yang serius kan. Jadi saya takut tau. Time tu saya rasa macam, Aku di quarantine seorang dan dia datang buat swab, buat ujian semula macam tu. Sendirian. ya. Saya duduk bilik seorang-seorang, saya duduk, saya tak boleh jumpa siapa-siapa. Doktor datang jumpa saya dengan pakai penuh dia punya macam pakaian tu lah kan. Liner punya tu. Lepas tu doktor ke jurawat ke saya tak kenal siapa datang. Dia datang ambil darah saya 3 kali sehari. Dia memang treatment dia buat tu, dia take care saya. Dia ambil semua yang orang kata macam dia treat saya tu macam sesuatu yang orang kata alert lah, takut saya ni dadak, takut saya ni orang kata jadi serius macam orang lain lah. Saya pun takut. Takut pasal memang saya dah, di saat tu saya dah rasa pernafasan saya dah rasa macam very ini tau. Saya lelah yang amat sangat, saya batuk yang amat sangat. Memang amat suffer lah. Makan tak lalu, bila makan dia letak pun saya tak boleh makan. Kencing manis saya pun meningkat. Demam saya on off macam tu kan. Jadi itu memang saya duduk dalam tu, saya rasa macam hampir mati, rasa macam nak mati lah gitulah perasaan saya lah waktu tu kan. Tetapi memang badan saya terlalu ni lah, terlalu lemah lah. Tu antara bila saya berada dalam ni lah saya hadapi. Dan yang amat saya rasa adalah bila saya tak boleh menghubungi mak saya, adik-beradik saya, anak-anak isteri saya tak boleh jumpa saya dalam seorang-seorang. Dan amat menyedihkan bila mendengar berita abang saya masuk ICU dan meninggal. Waktu tu saya dalam kuarantin. Itu saya rasa macam amat sedih. Pertama sekali saya rasa saya tak boleh jumpa. Saya very close dengan abang saya. Saya tak boleh jumpa abang saya, tak boleh tengok jenazah dia. Kami very close lah. Amat close, tak boleh tengok jenazah dia mandi. Dan saya tahu pun bukan daripada keluarga saya. Sebenarnya dia orang nak sembunyikan daripada saya. Saya dapat tahu tu daripada hospital Kuantan yang call saya. Dia orang keep calling saya nak tahu investigate saya tau. Jadi hospital Kuantan keep calling saya. Bukannya daripada mak saya. Mak saya, you bayangkan seorang mak, seorang dah meninggal, seorang dalam kuarantin. Perasaan dia macam mana tau. Jadi dia pesan ke adik-beradik jangan bagi tahu Azli. Jadi saya duduk dalam tu, you bayangkanlah.
saya dapat berita kematian abang saya daripada orang lain, bukan daripada mak. Lagi pun dah tertekan, lepas tu dapat berita tu lagi. Daripada mak saya cuba sembunyikan pada saya. Isteri saya tak telefon, tak bagi tahu lah. Pasal mak dah pesan jangan bagi tahu, dia takut saya depres kan. Ya. Saya tahu lah perasaan saya orang tu dengan saya bernafas, dengan saya batuk yang memang makin worse. Makin worse dan saya fikir pasal mati saya. Dan saya rasa macam ni. Ada bantuan oksigen untuk bernafas masa tu dalam kuarantin? Ya betul, dia bagi oksigen kat saya pasal dia hari-hari dia 3 kali dia ambil darah saya. Tapi darah saya yang paling dia sakit, dia ambil waktu untuk cek oksigen, kandungan oksigen kan dia menggunakan nadi tau, saluran darah kat nadi tu. Memang sakit, ya Allah. Sakit sangat. Tetapi tiap-tiap hari dia buat saya macam tu. Saya sampai saya merayu untuk janganlah ambil darah lain tak apa. Dia drip saya tak kisah. Drip pasal saya tak makan, terlalu letih, badan saya lemah. Dia drip saya okey lagi. Tapi bila dia ambil darah dekat nadi tu, pasal dia nak tahu kandungan oksigen kan kurang, yang tu ya Allah sakit. Tapi saya minta tolong dia lah, dia berhenti 2 hari, lepas tu dia keep continue, doktor pakar kata kena buat. Pasal kandungan oksigen dalam darah saya kurang dan oksigen paru-paru saya dah hitam separuh, dia takut benda ni akan menjadi lebih kritikal. So dia terpaksa bagi something lah untuk paru-paru saya. Dan situ bila saya tahu pun saya makin, dia cuba nak sembunyi, doktor ni tak cakap sangat pasal x-ray saya sebenarnya. Dia cuba nak elak daripada saya. Dia tahu kan bila abang saya meninggal, dia pun simpati dengan saya. That's bila diorang datang kat saya, dia macam lagi pressure pada Azli masa tu. Ya. Okay. Doktor cakap pada Azli, okay, apa yang diorang buat tu monitor Azli punya keadaan lah. Demam, diorang control demam, sesama, control sesama. Okey, doktor ni dia bagi tahu saya obat tak ada, dia kata. Sekarang ni saya akan monitor awak sihat saja. Saya nak bagi awak sihat. Dia bagi saya obat demam, dia bagi obat saya lelah, macam-macam obat dan saya macam-macam dia bagi kat saya. Except dia kata obat COVID saja dia tak boleh bagi. Tetapi dia buat semua ni untuk bagi saya sihat kerana hanya antibody saya sendiri saja yang boleh melawan COVID-19 tu. Kalau kata saya lemah, COVID nanti akan serang saya dan tak mustahil dia kata saya akan jadi macam abang saya. Jadi saya pun dah kecil manis pada abang saya tu, ada kecil manis umur 60. Disebab kecil manis dia tu dia punya antibody dia makin lemah tau bila cepat diserang oleh COVID-19. Diabetic patient sangat penderita dedah berisiko dengan jangkitan COVID. Ya. So, itulah. Jadi Azli, apa yang tindakan Azli tu bila dah tak faham, doktor kata antibody sendiri yang perlu kuat untuk lawan. Apa Azli buat waktu dalam kuarantin tu? Makan dah tak tahu, dah lost weight lah banyak sampai masuk break. So macam mana Azli sampai boleh keluar hari ni? Boleh senyum lagi? Okey, saya ni bila berada dalam tu, saya ada banyak masa saya membaca, saya tengok sarana macam-macam sarana orang. Tapi yang saya keep dalam mind saya adalah antibody kita yang lawan COVID-19. Itu saya simpan dalam kepala saya. That mean, kebetulan saya pula saya dah berhenti kerja dekat Kuala Lumpur. Saya involve dalam satu ni lah kan. Dan satu produk saya ambil tu, dia katakan mempunyai antibody, membantu meningkatkan antibody. Jadi saya take suplemen tu, daripada first day saya masuk terus saya ambil suplemen tu. Saya ambil suplemen tu dan waktu tu agak mahal jugalah suplemen tu, tetapi saya makan suplemen tu dan alhamdulillah bila second swab tu dah negatif tau. Cepat. First dalam 5 hari tu, 4 atau 5 hari saja. Second, doktor pun pelik juga kan. Dia ambil second negatif, third after a few days third pun negatif. Dia tak puas hati. So saya ditunggu sehingga yang keempat. Saya kena 4 kali dalam tu. Orang lain kena 3 dalam 14 hari. Saya kena 4 kali swab dan kali keempat tu memang negatif juga. So barulah dia bagi discharge kat saya. Tetapi sebelum discharge pun dia make sure dia tengok, dia kata saya tak boleh lepaskan awak selagi awak tak sihat. Saya nak pastikan awak sihat. Walaupun orang kata kuarantin 14 hari, tak semestinya dia kata. Kalau awak tak sihat,
Tapi kebetulan waktu tu saya demam saya dah okey. Batuk saya masih ada dan paru-paru saya tu dia kata dah makin clear tau. Dah makin clear tapi saya kena keep makan ubat lah. Tapi bila kali keempat dia buat tu, swab tu dia kata okey. Saya apa ni boleh keluar lah, boleh keluar tapi kena kuarantin kat rumah lagi lah. Teruskan. Dan tapi apa yang menyebabkan saya rasa ni adalah bila saya rasa saya punca kepada COVID-19 yang apa ni kluster Bali tu untuk abang saya dan sehingga menyebabkan ramai orang yang menderita kerana saya, 4 orang meninggal termasuk abang saya dan juga beratus orang yang positif disebabkan saya, termasuklah anak saudara saya semua yang kena positif. Jadi saya rasa macam rasa bersalah dan rasa betul-betul depressed. Sehingga kan doktor menawarkan kepada saya untuk kaunseling sekiranya saya perlu keluar kan, kalau saya perlu kaunseling. Tapi saya alhamdulillah lah semasa saya berada di sana, saya gunakan masa tu, saya solat, saya berzikir, saya solat taubat macam-macam lah Kak Izan saya buat. Kerana hanya saya fikir mati dan Allah bagi saya kedua lah. Bagi peluang kedua kerana penyakit saya semakin berkurangan dan doktor pun tunjukkan saya paru-paru, x-ray paru-paru saya pun terkejut tengok. Sebab tu dia x-ray saya 2-3 kali sehari kan. Rupanya separuh dah hitam Kak Izan. Yang ada, yang sekarang ni bila saya dah discharge tu dah putih. Sebab tu doktor dah discharge kat saya lah. Jadi saya rasa tapi kalau saya tak kontrol, dia kata mungkin akan hitam semua. Dan di situlah berlaku complication, dia kata yang boleh menyebabkan kita pernafasan kita apa ni tersekat, orang kata lemas dalamnya, itu menyebabkan kematian lah. Jadi saya rasa apa ni bersyukurlah, amat bersyukur kerana dengan izin Allah dan juga mungkin saya makan suplemen tu yang saya amat yakin suplemen tu juga dengan izin Allah membantu sikit sebanyak membantu saya menjadi imunisasi saya kuat. Doktor pun agak positif lah dengan saya, dia kata pihak doktor kalau cepat badan saya recover, cumanya batuk saya. Macam mana? Pihak hospital masa tu bila tahu kata Azli ada amalkan suplemen, Kak Izan nak tanya tu, pengambilan masa Azli ambil suplemen itu, dos itu macam mana? Sebab kadang-kadang suplemen ni banyak macam-macam orang takut kan, ada yang mungkin nanti memberatkan pinggang lah, apa semua berisiko begitu. So Azli suplemen ini okey. Hello, Azli ada di sana? Ada. Okey. Maknanya bila ambil ini, kita suplemen itu ada kelulusan daripada KKM dan dos yang Azli ambil tu, macam mana Azli makan masa tu? Azli cerita. Saya sebenarnya suplemen saya makan tu Kak Zana. Okey. Suplemen saya makan tu sebenarnya dia bukan ada overdose, tak ada. Cumanya dia ni dia consider sebagai pemakanan. Jadi saya sebabkan saya rasa nak sembuh cepat, saya makan banyak sikit lah. Saya makan banyak sikit. Kebetulan yang bagi company yang bagi kat saya FOC sebenarnya. Jadi bagi saya makan, saya bagi semua keluarga saya makan. Waktu hari pertama tu saya makan dah Kak Izan sebenarnya. Saya bawa satu botol tu, saya makan dah. Waktu tu saya makan satu pagi, satu malam, satu tengah hari, 3 biji. Lepas tu bila dah saya tahu company bagi kat saya FOC sebanyak 20 botol Kak Izan. So saya makan banyak lah. Tapi makan banyak pun maksudnya pasal saya yakin suplemen ni dia tidak memberi kesan sampingan pasal dia ada food, dia ada kelulusan safety untuk food lah kan, daripada New Zealand. Saya makan benda tu dan alhamdulillah isteri saya, anak-anak saya semuanya negatif pasal dia orang sebelum ni pun duk makan dah sebenarnya. Saya ni yang saya tak makan, saya mungkin kena, saya rasa pasal saya lemah waktu saya pergi ke Bali, saya demam dah. Tapi saya positif lah. Bawa isteri anak-anak saya makan tu, saya suruh makan dan dia makan, dia orang tu macam dah satu rutin lah. Satu pagi, satu malam, satu pagi, itu saya tak kena lah. Okey. Orang yang ada kontak dengan Azli tu di rumah memang pun terus dengan suplemen tu. Jadi dia orang semua negatif lah. Tak. Ya. Makan. Dia orang semua makan daripada dulu, dia amalan lah.
Memang dia dah habit. Dah teruskan. So isi keluarga memang berterusan mengambil suplemen tu, dia imun dia kuat Ya, sekarang ni memang mak saya apa semua kan, saya dari dulu lagi saya bagi kat mak saya pun. Sekarang ni saya terus supply kat dia orang, bagi dia orang makan. Pasal saya takut musim-musim sekarang ni, saya rasa dan pengalaman yang saya hadapi tu Kak Izan, saya rasa membantu. Jadi saya pun tak apalah, mahal sikit pun tak apa. Yang penting saya nak menyelamatkan nyawa ataupun memastikan keluarga saya sihat lah. Betul, kita nak jaga kan ikhtiar kita, basuh tangan, pakai mask, jarak tu, tapi immune system tu sebab Azli sendiri dah rasa. Dan masa tu dalam quarantine tu pun pihak hospital dan doktor sendiri pun tak menghalang apa semua, sebab teruskan dengan sebab apa sahaja pada masa itu ikhtiar, betul Azli? Okay. Betul. Doktor pun tahu, saya bagi tahu doktor. Saya bagi tahu doktor saya makan suplemen. Dia kata you makanlah yang mana yang ada kelulusan KKM yang ni, atau you teruskan. Pasal kita tak ada, doktor pun tak ada ni kan. Cumanya apa ni, benda-benda yang obat-obat yang tidak kelulusan tu dia orang tak nasihatkan lah. Cumanya bagi saya tunjuk ini, saya tunjuk produk yang saya makan tu. Dia pun kata okay lah, kalau you believe this supplement can help you, dia kata just carry on je lah, dia kata. Pasal dia pun tengok saya positif saya kan. Dan dia pun rasa mungkin benda ni membantu saya. Ya, macam saranan Azli pada orang sana sebagai orang yang dah melalui, betul, kita tak boleh, jangan kita letak, Azli tak boleh salahkan diri sebab apa yang terjadi ni adalah apa yang Allah dah atur dan tentukan. Cuma apa yang penting, iktibar dan pengajaran yang kita nak ambil dalam kehidupan kita itu yang penting kan. So saranan Azli sebagai orang yang dah melalui ujian ini, untuk kita jadikan panduan pada semua followers Fit Syifa dan orang ramai di luar sana. Yang ni yang penting Azli, Allah bagi ilmu dan pengajaran kepada kita dan kita sampaikan pada orang. Semoga benda ni boleh menjadi manfaat. Di Fit Syifa ni, Azli berpeluang kita bagi manfaat pada orang, pada yang sudi nak mendengar dan mengambil iktibar, nak gunakan sebagai jalan. Apa saranan Azli pada orang di luar sana? Silakan. Okey Kak Izan, baguslah. Maksudnya peluang sini, saya sebagai orang yang pernah positif dan saya rasa orang yang di luar sana yang tak pernah alami macam saya rasa saya nasihatkan berhati-hati dari segi yang SOP yang kerajaan bagi itu, ikut je lah. Pasal bila you dah kena macam saya Allah bagi peluang kedua, saya anggap macam tu. Tapi saya kehilangan abang tersayang. Sebabkan saya kluster Bali itu 4 orang meninggal, beratus orang positif. Dan benda macam ni menghantui saya sampai sekarang Kak Izana. Dan saya tak mahu orang lain hadapi benda macam saya, dan jangan pandang remeh dari segi SOP. Dan apa yang penting, carilah apa-apa sekalipun, suplemen ke apa ke yang meningkatkan antibody kita untuk melawan kuman COVID, kerana sekarang tidak ada lagi vaksin yang dapat membunuh kuman COVID. Kalau kita sayang duit, kita sayang nyawa lah. Bagi saya gitulah. Pasal bagi saya, bila saya berada di dalam hospital dan kuarantin, saya tak fikir dah pasal duit. Saya fikir macam mana aku nak selamatkan diri aku. Abang aku meninggal. Walau fobia dia bila kena positif COVID, kebanyakannya ICU lah apa kat time tu. Jadi saya pun orang anggap macam orang kena COVID ni, orang ni tak mau kawan dengan dia, takut nak sentuh dia apa semua. Walaupun sekarang saya dah berapa bulan Kak Izan, saya dah bulan yang ni bulan 4 yang saya discharge kan, ni dah bulan 10, 6 bulan lah, tapi masih lagi ada orang yang pandang sinis macam tak sentuh awak lah, awak positif. Sebab tu saya sembunyikan diri saya. Kalau orang tahu saya ni kluster punca, kluster Bali, saya rasa pada hari tu mesti orang hentam saya. Pasal dalam Facebook Aizan, ribu-ribu orang salahkan saya, orang hentam saya. Saya jadi nak buka Facebook nak tengok. Kalau Kak Aizan tengok dalam internet ke dalam apa semua kan, tulis kluster Bali, bila kerajaan umumkan, ketua pengarah umumkan kluster Bali tu, tengok pandangan orang pada saya. Macam-macam orang tulis. Tapi saya rasa benda tu cabaran untuk saya dan saya tak mau alami. Jadi kalaulah
kita rasa di kita anak-anak kita sayang di kita anak-anak kita. Hello, hilang sekejap. Azli, ada? Apa ni, isteri kita terkena apa ni, Kaizan, minta maaf Kaizan, ada. Okey, sekarang clear? Okey, cuba elakkanlah daripada apa ni, rumah tanpa sebab, dan amalkanlah apa ni, cara apa ni, selamatlah, macam basuh tangan, pakai mask apa semua. Apa yang penting, kalau ada suplemen, ambillah suplemen yang dapat membantu kita. Betul. Dan memang mulut senang cakap, nak salahkan benda ni. Benda penyakit tak ada siapa pun yang minta, Azli. Tak ada siapa yang tiba-tiba kata, saya sanggup untuk menanggung, melainkan Allah yang izin dan Allah yang bantu. So apa ni, sangat menghargai perkongsian Azli. Kak Izan rasa benda ni supaya orang lain boleh ambil iktibar. Maknanya dengan izin Allah, kita doa, itu senjata mukmin. Kekuatan kita ialah doa, tapi perlu diiringi dengan ikhtiar. Ya, okey. Azli, terima kasih banyak atas jasa baik dan kesudian berkongsi ini. Kak Izan tak tahu nak cakap, nak bagi hadiah apa. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberi keberkatan dan rahmat sentiasa dalam kehidupan Azli, sekeluarga, semuanya. Dan insya-Allah semoga apa yang dikongsikan ini dapat membantu memberi pengajaran kepada orang lain. Kita tak boleh salahkan sebab ini kuasa Tuhan. Dan ini juga ujian Allah dan ada ilmu dan manfaat di sana. Okey Azli, terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey, sama. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.